Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera serta selamat tahun baru kepada hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, segala kesyukuran kepada Allah kerana dengan izinnya pada pagi ini kita dapat bersama-sama berkumpul di dataran Chancellor ini bagi bersama-sama berhimpun mendengar perutusan dan amanat Chancellor untuk tahun 2011. Majlis yang ini menjemputnya berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Hudayat Chancellor UC untuk menyampaikan perutusan dan juga amanat Chancellor tahun 2011 dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dari pengacara majlis. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Barisan mesyuarat pengurusan universiti, profesor-profesor, datuk-datuk, dekan-dekan, ketua-ketua PTJ, penyelaras program, seterusnya rakan-rakan, hadirin hadirat yang saya muliakan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali, alhamdulillah, terpanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ini kita terus dipanjangkan usia dan juga diberikan kesihatan yang baik untuk sama-sama kita melangkah masuk ke dalam tahun baru, iaitu tahun Masihi 2011. Pada kesempatan ini juga marilah kita bersama-sama memanjatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya juga kita dilapangkan dada dan juga masa untuk sama-sama berada dalam majlis perhimpunan bulanan pertama kali untuk tahun ini, untuk sama-sama kita menghayati tentang perjalanan kita seterusnya pada tahun ini dan juga tahun-tahun yang mendatang. Tahun 2011 adalah merupakan tahun permulaan dalam pelaksanaan model ekonomi baru ataupun MEB. MEB adalah rancangan pembangunan negara untuk memacu negara kita kepada status negara maju pada tahun 2020. Ini berarti bermula daripada tahun 2011 ini, kita ada hanya 10 tahun lagi untuk mencapai hasrat dan matlamat yang disebutkan itu. Landasan utama dalam model ekonomi baru adalah inovasi dan kreativiti dengan memberi fokus kepada impak atau kesan dan nilai tambah terhadap setiap satu usaha yang dilakukan. Ini berarti setiap tindakan, aktiviti atau program yang kita lakukan seharusnya memberi nilai tambah yang lebih tinggi dengan mengelak pembaziran, duplikasi peranan dan juga sebagainya. Ini berarti setiap warga Malaysia tanpa mengira penglibatan dalam jawatan atau kedudukan perlu menerapkan unsur inovasi dan kreativiti dalam perancangan dan gerak kerja masing-masing.
Menyambut tahun baru 2011 sebenarnya adalah menelusuri era baru, model ekonomi baru. Pastinya kita sebagai warga USIM akan menghadapi cabaran besar. Ini kerana persekitaran yang baru dalam model ekonomi baru atau MEB ini, kita harus menjengah dengan minda baru, perspektif baru dan juga gerak kerja yang baru. Dalam minda baru, fokus kita harus kepada impact, bukan hanya kepada tugasan semata-mata. Ini termasuklah kepada semua pihak, sama ada pelajar, dalam konteks USIM, pencarah, penyelidik, penulis atau pengarang, atau juga warga USIM dalam konteks pentadbiran dan sokongan. Misalnya bagi pelajar, fokus impact haruslah membuat persediaan semaksimum mungkin untuk menjadi warga yang berbakti kepada masyarakat atau al-abrar dengan kemampuan pengetahuan, kemahiran dan juga sikap ihsan dan juga progresif. Bagi penjawat awam, fokus haruslah untuk memudahkan rakyat. Dalam konteks ini ialah pelanggan ataupun stakeholders dalam menangani kehendak pentadbiran ataupun birokrasi. Dan dalam masa yang sama, menyampaikan perkhidmatan yang terbaik dan yang semesra mungkin. Bagi pensyarah, seharusnya lah fokus kepada membangun mahasiswa dengan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang unggul dan juga menjadi inspirasi kepada mahasiswa supaya mereka ingin menjadi bijak, pandai, berjaya dan terbilang. Begitulah juga kepada penyelidik, penulis atau pengarang dan juga warga USIM yang lain-lainnya yang berada di dalam PTJ, termasuklah fakulti, pusat kecemerlangan, bahagian-bahagian pentadbiran, sama ada di peringkat pengurusan ataupun di peringkat pentadbiran dan juga peringkat sokongan. Selain mempunyai minda baru ini, kita harus juga mempunyai perspektif yang baru, iaitu melihat kepada objektif dan juga kemapanan keberadaan ataupun existence kita semua. Oleh kerana itu, kita tidak boleh hanya melihat kepada tugas, tetapi kita perlu melihat kepada hasil yang akan kita jana kemudian nanti. Sebagai contoh, bagi seorang pencarah, tidak memadai hanya siap mengajar ataupun siap silabus pada satu-satu semester. Setiap pencarah mesti bertanyakan apa yang telah kita ubah ataupun transformasikan pelajar yang duduk di hadapan kita di dalam kelas ataupun tutorial kita. Inilah perkara yang sangat penting yang harus kita berikan penekanan. Dalam melaksanakan gerak kerja baru, ini boleh kita simpulkan supaya prinsip 5S dan prinsip 8S menjadi budaya kerja keserakanan yang baru di USIM. Dan ini haruslah kita gerakkan dengan berstruktur secara sistematik dan juga secara sedar.
Oleh kerana itu, kita harus menyemak semula skop, fungsi dan peranan kita dalam melaksanakan sesuatu tugas agar kita terus menjadi efektif dan efisien. Saudara-saudari, rakan-rakan yang saya muliakan sekalian, saya amat yakin dengan kemampuan kita untuk menempuhi cabaran tahun 2011 dan yang mendatang sehingga tahun 2020. Ini kerana kita sudah pun melepasi berbagai ujian getir sepanjang tahun 2010. Misalnya, kita semua pada tahun 2010 telah berjaya mengharungi cabaran yang paling besar yang dihadapkan kepada kita dalam 2010, iaitu cabaran pemotongan bajet sebanyak 34% oleh pihak kementerian. Kita semua telah berjaya mengatasinya. Kita berjaya dalam erti kata menjalankan semua aktiviti yang kita rancang dan telah mencapai pencapaian yang baik. Ini telah dilaksanakan dengan sempurna berlandaskan pembelanjaan yang berhemah tanpa pembaziran. Dengan itu, kita telah mewujudkan suatu budaya baru, iaitu budaya keberkesanan tugas. Bagi saya, yang lebih penting ialah kita telah melaksanakan peranan dan tugas dalam konteks cabaran tersebut melalui prinsip pengurusan Islamik. Dan sebagai sebuah universiti Islam, kita seharusnya menunjuk jalan bagaimana mengurus secara Islamik ini, iaitu pengurusan yang berkesan tanpa pembaziran. Ada beberapa contoh lain yang kita telah memperolehi kejayaan di dalam kita menghadapi cabaran tersebut. Antara contoh yang besar ialah kejayaan di kalangan para pelajar kita di dalam berbagai aktiviti, khususnya pertandingan di peringkat nasional ataupun kebangsaan. Pelajar kita telah berjaya merangkul tempat kedua di dalam pesta maskum atau pesta kebudayaan dan seni. Satu peningkatan yang sangat baik, di mana sebelum ini universiti kita hanya berada di tempat ke-13 dan kita hanya kekurangan beberapa mata sahaja di hadapan pemenang utama, iaitu UiTM. Ini berarti kita dalam konteks seni dan budaya, mahasiswa kita mampu menunjukkan bukti bahawa dalam apa juga bidang yang kita ceburi, malah dalam bidang yang tidak disangka-sangka oleh orang lain, khususnya dalam bidang seni dan budaya. Maklumlah, kita ini kan universiti Islam, manalah sinonim dengan seni dan budaya ini. Tetapi kita boleh timbul sebagai di antara juara yang cemerlang. Tahniah ingin saya ucapkan kepada kumpulan budaya di bawah pimpinan Encik Ismail dan juga di bawah bahagian hayat awal pelajar. Begitu juga di dalam sukan, seperti yang telah dimaklumkan sebelum ini, pada tahun 2010 kita dapat merangkul begitu banyak pingat emas di dalam sukan masung. Dan kita berharap supaya kejayaan ini akan dapat diteruskan. Dan sekali lagi, di dalam pertandingan debat diraja, USIM mengekalkan kedudukan sebagai juara dalam debat bahasa Arab. Mengalahkan arch rival UIAM pada peringkat awal lagi. Dan pada tahun ini
untuk ujian menjadi juara, USIM bertemu dengan UNIZA. Mungkin ini arch rival baru dalam debat bahasa Arab. Dalam kita mengangkat martabat USIM, kita juga telah membuat acara yang menjurus ke arah itu, iaitu dengan menganugerahkan Profesor Emeritus yang pertama USIM, dan juga kita anugerahkan yang pertama di dalam bidang pengajian Islam. Kita juga menganugerahkan doktor kehormat pertama kepada dua tokoh besar, tokoh negara, iaitu Tun Mahathir sendiri, yang amat berbahagia Tun Mahathir, dan juga kepada yang berbahagia Profesor Dr. Zaglon Najjar. Ini menunjukkan bahawa kita telah berjaya untuk mengangkat sedikit martabat USIM sebagai institusi akademik di dalam mata masyarakat. Sebagai menutup tahun, pada tahun 2010 yang lepas, kita mengadakan seminar, iaitu seminar sains Quran, seminar Quran dan Sunnah. Biar saya sebut yang ini betul. Seminar Quran, Sunnah dan Sains 2010. Anjuran Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah. Dengan kehadiran peserta dan pembentang antarabangsa, walaupun dirancang dengan begitu singkat, tetapi telah berjaya mengangkat nama USIM seterusnya di dalam bidang pengajian Islam dengan pelancaran ICAX, iaitu Institut Kefahaman Quran dan Sunnah, untuk menjadikan pengajian Quran dan Sunnah sebagai roh kepada sistem pendidikan Islam di USIM. Dan juga kita telah berjaya di dalam program yang sama mewujudkan satu program CSR, Corporate Social Responsibility, yang besar dengan melahirkan Quran Braille Surah Iqra yang pertama di Malaysia. Dan ini kita telah berikan kepada Persatuan Orang Kurang Upaya Penglihatan atau Pempertis. Bagi saya, ini adalah pencapaian-pencapaian yang besar di dalam kita menyelusuri tahun 2010 yang lepas, dalam kita menghadapi berbagai-bagai cabaran. Di samping itu, pada tahun 2010 juga kita telah menyusun semula PTJ yang ada dengan memberikan fokus, peranan dan tanggungjawab yang lebih jelas. Di samping itu, kita telah memperkemaskan sistem keuangan serta sistem penilaian prestasi dan juga sistem pentadbiran sebagai penyediaan infrastruktur yang kemas, tersusun untuk kita bersedia melangkah masuk ke tahun 2011 untuk menyahut cabaran-cabaran yang ada. Namun begitu, pada tahun 2010 kita melihat beberapa perkara yang perlu kita berikan penekanan yang lebih dengan melihat kepada core activities ataupun core business trust USIM sebagai institusi pendidikan yang berteraskan pengajian Islam. Ini termasuklah proses pengajaran dan pembelajaran ataupun sistem akademik, penerbitan, penyelidikan dan juga khidmat masyarakat untuk terus menjadikan universiti kita sebuah universiti yang relevan di dalam bidang pendidikan, bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di seluruh rantau dan juga arena global. Walaupun pada tahun lepas dalam setara kita sudah pun mencapai tahap 4, iaitu sangat baik di dalam proses penilaian sistem akademik, namun kita merasakan
ini adalah trust utama kita. Oleh itu, banyak perkara yang perlu diperbaiki lagi di dalam sistem pengajaran dan pembelajaran. Dan ini telah kita buat melalui sistem penilaian prestasi ataupun e-prestasi yang mula kita perkenalkan pada tahun ini dan akan kita laksanakan sepenuhnya pada tahun 2011 ini, insya-Allah. Di samping itu, kita melihat bidang-bidang trust utama USIM seperti penerbitan, penyelidikan dan khidmat masyarakat masih banyak lagi yang perlu kita laksanakan. Ini kadang-kala kalau kita lihat secara dekat dan teliti, seolah-olah menjadi sedikit ironi kepada kita sebagai institusi pengajian tinggi. Sebagai sebuah institusi pengajian tinggi, seharusnya penerbitan, penyelidikan ini memberi sumbangan yang besar. Namun, dari segi sumbangannya pada tahun lepas, kita lihat bidang-bidang lain yang memberikan sumbangan yang lebih besar. Saya tidak berhasrat untuk menjadi sinis di sini, tetapi untuk sama-sama kita perhatikan apa yang telah kita laksanakan selama ini. Apabila kita melihat kepada pendapatan universiti, kita melihat hasil sewaan tilam adalah lebih besar daripada hasil grant penyelidikan yang kita terima ataupun hasil jualan penerbitan yang kita buat. Ini seharusnya menjadi satu isyarat kepada kita bahawa kita harus memberi fokus yang betul sebagai sebuah institusi pengajian tinggi. Sekiranya kita melihat diri kita sebagai institusi pengajian tinggi, seharusnya business trust kita di dalam pengajaran pembelajaran, penerbitan, penyelidikan dan sebagainya seharusnya memberikan pulangan yang lebih besar. Sama ada pulangan dalam konteks sumbangan kita kepada negara melahirkan mahasiswa yang berjiwa al-abrar itu ataupun sumbangan dalam konteks keuangannya. Saya rasa inilah cabaran seterusnya pada tahun 2011 ini untuk kita menjajarkan semula trust bisnes USIM ini dengan aktiviti-aktiviti yang kita buat. Dalam konteks itu, kita harus berupaya untuk meraih nilai-nilai yang telah kita jana selama ini. Selama 10 tahun, USIM telah berjaya untuk menjana begitu besar nilai dalam pendidikan Islam. Misalnya di dalam program-program berteraskan pendidikan Islam, USIM telah menjadi pelopor di dalam bidang ekonomi dan muamalat misalnya, di dalam bidang syariah dan undang-undang misalnya, di dalam perubatan yang berteraskan pendidikan Islam, sains dan teknologi berteraskan pendidikan Islam. Itu adalah nilai-nilai yang telah kita jana selama ini. Tetapi kita melihat institusi-institusi lain sudah mula menawarkan program-program yang sama dan kita lihat mereka mendapat lebih banyak pulangan daripada apa yang kita perolehi. Sudah pasti mereka mendapat habuan yang lebih besar oleh kerana mereka telah berjaya meraih nilai yang kita bina selama ini. Sebagai contoh, kalau dilihat bilangan pelajar siswazah di UTM di dalam bidang pendidikan Islam adalah lebih ramai daripada bilangan siswazah yang mengikuti pengajian di USIM. Ini satu perkara yang kita perlu memberikan perhatian yang besar supaya kita tidak ketinggalan dalam meraih nilai-nilai yang telah kita hasilkan ini. Dan nilai-nilai ini akan berterusan diraih oleh orang lain yang datang kemudian
daripada kita. Dalam konteks itu, kita seharusnya mengukuhkan pusat-pusat kecemerlangan yang ada di USIM. Sudah lama kita mewujudkan setengah-setengah pusat kecemerlangan ini. Dan pusat-pusat ini telah melahirkan banyak nilai. Namun begitu, kita ingin melihat supaya pusat-pusat kecemerlangan ini dapat meraih nilai-nilai yang telah mereka wujudkan itu. Kita mahu supaya pusat-pusat kecemerlangan ini bergerak pantas ke hadapan, membuatkan program-program ataupun aktiviti yang mempunyai nilai tambah yang tinggi. Kita tidak mahu, kalau boleh, pusat-pusat kecemerlangan kita ini berundur ke belakang, iaitu membuat tugas-tugas seperti menawar program seperti yang telah dibuat oleh fakulti-fakulti. Ini boleh saja dilaksanakan oleh fakulti-fakulti di dalam penawaran-penawaran program. Kita tidak mahu ada duplikasi di dalam usaha ini. Di samping itu, kita sudah cukup kukuh di dalam program ICT, di mana USIM merupakan salah satu daripada institusi yang menawarkan program ICT dalam bentuk information security. Dan ini telah dinyatakan dengan jelas di dalam mesyuarat-mesyuarat di peringkat negara, termasuk pos kabinet, yang mengatakan bahawa industri security ICT ini adalah antara industri yang akan berkembang pesat dalam tempoh 10 tahun ini. Kita telah memulakannya, maka seharusnya kita meraih manfaat ataupun nilai yang telah kita wujudkan itu. Kita juga ingin segera mengukuhkan kedudukan kita di peringkat global. Walaupun kita mempunyai sumber yang agak terbatas dari segi fizikalnya untuk memberikan akses dan equity kepada mereka yang menginginkan atau mendahagakan pendidikan berteras pendidikan Islam ini, yang kita lihat semakin berkembang pesat, bukan sahaja di Malaysia, malah telah pun menyerapi negara-negara lain, termasuklah negara-negara dalam ASEAN ini. Oleh kerana itu, kita harus bergerak pantas supaya jangan sekali lagi nilai yang telah kita wujudkan dalam pendidikan Islam ini diraih oleh orang lain. Oleh kerana itu, kita harus memperkemaskan, memperluaskan dan mengukuhkan aspek akses dan equity kepada program pengajian kita. Telah dicadangkan supaya kita menubuhkan pusat yang diberi nama Center for Global Open Access Learning System ataupun GOALS untuk menangani isu ini. Kita akan memperkemaskan dan memperkukuhkan unit e-learning yang ada di universiti kita ini supaya dapat memainkan peranan yang lebih besar, dan dengan itu akan dapat memberi akses kepada lebih ramai pelajar ataupun mereka yang berminat dengan lifelong learning kepada program yang berteraskan pendidikan Islam. Fokus kita adalah kepada negara-negara OIC. Kerana secara langsung kita lihat negara-negara OIC adalah antara negara-negara yang termiskin di dunia. Dan mereka ini miskin oleh kerana kurangnya pengetahuan, rakyatnya kurang pengetahuan, kemahiran dalam bidang-bidang sains dan teknologi, bidang-bidang perubatan, bidang-bidang yang berkaitan dengan kesihatan, dan juga bidang-bidang yang berkaitan dengan pengurusan ekonomi dan pentadbiran. Ini antara bidang-bidang yang kita boleh tawarkan kepada mereka, dan dengan ini kita bukan saja dapat meraih nilai daripada hasil usaha kita sebelum ini, tetapi dalam masa yang sama kita juga dapat membantu negara-negara OIC yang
memerlukan pembangunan dan juga kesejahteraan rakyat. Ini saya fikirkan antara sumbangan USIM kepada dunia Islam, dan kita harus sama-sama bergerak, bekerja ke arah itu supaya kewujudan kita bukan hanya relevan untuk masyarakat kita di Malaysia, malah untuk umat Islam sejagat juga. Di samping itu, kita harus juga melihat tentang sistem pentadbiran kita yang telah kita bangunkan. Ada lebih daripada 36 sistem ICT secara online untuk mengurus pentadbiran kita. Dan ini dikatakan bilangan sistem yang lebih banyak daripada kebanyakan IPT yang ada di negara kita. Oleh kerana itu, kita harus mendapat manfaat juga daripada nilai yang telah kita bina ini, dengan kita mengukuhkannya lagi melalui amalan sistem 5S dan 8S dalam kita mentadbir dan juga menguruskan aktiviti-aktiviti kita. Saudara-saudari yang saya muliakan sekalian, pada tahun ini dan juga tahun-tahun mendatang untuk menjengah sehingga tahun 2020, kita harus bekerja keras. Kita harus meletakkan satu imej dan juga jenama yang baik kepada universiti kita. Saya merasakan bahawa usaha kita seterusnya adalah untuk memberi satu imej yang positif kepada masyarakat, sama ada dalam negara dan luar negara. Terutama sekali dengan keberadaan kita yang hampir dengan pintu masuk ke Malaysia ini dan pintu keluar juga. Mungkin ada yang masuk melalui KLIA dan keluar melalui Padang Besar, tapi tak ramai. Tapi sama ada mereka ingin pergi ke KLIA ataupun ke LCCT, mereka akan menempuhi USIM. Oleh kerana itu, kita ingin menjadikan USIM sebagai pintu gerbang kepada pendidikan tinggi di Malaysia ini, ataupun gateway to Malaysia higher education. Kita mahukan supaya pendidikan tinggi ini mempunyai rohnya. Kita mahukan supaya pihak berkepentingan, misalnya para akademik dan juga industri daripada luar dan dalam, dan juga pesaing, ingin melihat USIM. Dan para pelajar yang berminat dengan pendidikan tinggi juga ingin merasai apa yang dialami atau yang ada di dalam USIM. Dengan kata lain, kita ingin memberikan mereka pengalaman terindah ataupun the best or sweetest experience. Kita mahu mereka melihat USIM dengan merasa penuh kagum apabila mereka datang ke kampus. Dan apabila mereka meninggalkan kampus kita, mereka merasa penuh kemanisan kenangannya. Inilah perkara yang kita harus lakukan untuk menjadikan USIM sebagai sebuah institusi pengajian tinggi yang dihormati dan tinggi martabatnya. Kita mahukan untuk kita melaksanakan ini, kita mahukan supaya kampus kita ini sentiasa aktif dan giat dengan aktiviti-aktiviti akademik. Sama ada aktiviti-aktiviti di peringkat pelajar, termasuklah aktiviti-aktiviti di peringkat pentadbiran dan juga akademik. Kita mahukan lebih ramai profesor pelawat datang ke USIM dan berkhidmat di sini. Kita mahukan lebih ramai profesor-profesor ajung yang datang dan berkhidmat di universiti. Begitulah juga dengan karyawan tamu dan sebagainya. Setakat ini kita cukup ramai dengan pensyarah sambilan. Saya rasa telah tiba masanya kita mempunyai lebih ramai profesor pelawat dan profesor ajung dan juga karyawan tamu di dalam suasana kampus kita. Kita juga ingin lebih ramai pelajar antarabangsa. Dalam konteks itu, mereka boleh berada di sini ataupun melalui Goals Center yang kita akan tubuhkan dalam sedikit masa lagi.
Kita mahukan seminar dan diskurs akademik berkaitan sains, berteraskan Quran ataupun Quranic Science ini digerakkan dengan lebih aktif lagi. Dalam konteks ini, kita telah merancangkan beberapa aktiviti untuk tahun 2011. Antaranya, kita ingin melancarkan tabung saintis muda yang telah dicetuskan dalam iInnova pada tahun lepas oleh FST, yang dikatakan satu program yang sangat berjaya, dan kita ingin meningkatkan nilainya dengan mengadakan tabung saintis muda dan juga akan menghimpunkan saintis-saintis muda di peringkat kebangsaan. Dan saya berharap FST akan terus melaksanakan iInnova ini pada tahun 2011. Di samping itu, kita akan menaikkan taraf kompleks sukan kita dengan menamakannya sebagai Kompleks Sukan Tunku Najihah. Perkara ini telah pun kita persembahkan kepada Tunku Najihah yang Duli Yang Maha Mulia Tunku Najihah sendiri, dan telah pun mendapat perkenan. InsyaAllah acaranya akan dilaksanakan di dalam bulan Februari ini. Di samping itu, kita ingin melancarkan Halal Hub USIM sebagai Halal Hub IPT. Dan kita juga ingin melancarkan buku tokoh-tokoh Islam negara. Sebagai sebuah institusi Islam, kita harus menjadi institusi yang pertama mengiktiraf tokoh-tokoh Islam di dalam negara. Kita juga ingin melancarkan Graduate School of Muamalat ataupun pusat pengajian siswazah muamalat yang telah ditubuhkan, tetapi kita ingin hebahkan dengan lebih luas lagi supaya nilai ini dapat kita raih dengan lebih baik lagi. Di samping itu, kita ingin menjadikan supaya USIM sebagai pusat sukan indoor ataupun sukan indoor. Tak ada perkataan Melayu indoor. Dalam pintu IPT. Kita juga ingin memperkukuhkan aktiviti pelajar kita dalam konteks outreach atau hubungan mereka dalam asimilasi mereka dalam masyarakat. Bukan sahaja masyarakat tempatan tetapi juga antarabangsa. InsyaAllah kita akan melancarkan USIM Global Islamic Student Outreach yang beberapa aktiviti telah pun dibuat beberapa tahun yang lepas, termasuk pada tahun ini dan tahun hadapan, di mana pelajar kita akan membuat program outreach ke Filipina. Dan kita ingin perkemaskan supaya ianya menjadi satu program yang kukuh. Jadi GISO ini, USIM Global Islamic Student Outreach, akan menjadi satu program ikon dalam negara kita, insyaAllah. Kita juga bercadang untuk mengadakan persidangan Islam 1 milenium di Asia Tenggara. Sudah sampai masanya kita menilai semula peranan agama Islam di dalam pembangunan, bukan saja pembangunan masyarakat, tetapi juga pembangunan ekonomi, pembangunan politik dan pembangunan sosial di dalam negara kita dan juga negara-negara Asia Tenggara khususnya. Kita juga merancang untuk mengadakan World Mufti Congress pada tahun ini juga. Di samping itu, untuk mengukuhkan lagi kedudukan struktur akademik dan pentadbiran, kita juga akan mengisytiharkan atau memasyurkan Pro Chancellor. InsyaAllah kita juga akan melancarkan Institut Braille Al-Quran
lanjutan daripada hasil yang telah dibuat oleh Fakulti Quran dan Sunnah yang menghasilkan buku Iqra 1, 2 dan 3 Al-Quran dalam bentuk Braille. Kita merasakan bahawa ini akan menjadi CSR, Corporate Social Responsibility yang besar, bukan hanya kepada Malaysia, tetapi kepada umat Islam seluruhnya. Walaupun kita tidak tahu berapa ramai di antara 1.6 bilion umat Islam di seluruh dunia ini yang kurang penglihatan, tetapi kita merasakan kalau ada 10% pun yang kurang penglihatan mereka di dalam dunia ini, kita mempunyai 168 juta umat Islam yang memerlukan khidmat Braille Al-Quran ini. Ini akan menjadi satu sumbangan yang besar kepada dunia Islam oleh USIM. Institut ini bukan hanya menjana manuskrip dalam bentuk Braille, manuskrip Al-Quran dalam bentuk Braille, tetapi juga akan melatih guru-guru yang boleh mengajar Quran Braille. Ini satu perkara yang belum ada dan kita difahamkan bahawa USIM lah hanya satu-satu institusi di dalam dunia ini yang mengajar guru-guru bagaimana untuk mengajar orang menggunakan Quran Braille ini. Ini harus kita buat dengan lebih kemas lagi melalui institut ini. Di samping itu, saya berharapkan juga pada tahun ini kita boleh melancarkan model Islamik penjagaan dan pengurusan kesihatan. The Islamic Model for Healthcare and Management. Kita sudah beberapa tahun menawarkan program ini dan sudah dalam berbagai forum membincangkan tentang model Islamic Healthcare Management ini. Dan seharusnya lah kita meraih nilai ini dengan menterjemahkannya di dalam satu model yang lebih formal lagi. Begitu juga kita ingin meningkatkan kepimpinan mahasiswa. Kita akan mengadakan program transformasi kepimpinan mahasiswa USIM. Kita juga akan melancarkan seperti yang saya sebutkan tadi, iaitu Center for Global Access Learning System ataupun Gold Center yang memberi penekanan kepada e-learning dan juga pendidikan sepanjang hayat. Saya juga berharap kita akan menjadi pelopor di dalam inovasi dan kreativiti dan juga pengurusan kualiti. Ini kerana ianya sangat selari dengan prinsip ataupun ajaran Islam yang amat menekankan kepada kualiti. Saya berharap USIM boleh menerajui usaha ini dan sebagai permulaan saya mencadangkan supaya USIM mengadakan Carnival KIK IPT peringkat kebangsaan. Saudara-saudari yang rakan-rakan yang saya muliakan sekalian, itu adalah rancangan aktiviti untuk tahun 2011. Melihatkan kepada senarai tersebut, saya percaya USIM akan menjadi satu sarang lebah yang dikatakan buzzing with activities yang memberi manfaat yang besar. Aktiviti-aktiviti yang saya sebutkan itu tadi adalah tambahan kepada aktiviti-aktiviti akademik yang selama ini banyak memberi nilai kepada USIM, seperti Tuanku Najihah Law Lecture, Syariah Moot Court Competition, ISEPS, program Jom Masuk USIM, Hafos, Swan, Syuk, IC Daim dan lain-lainnya. Ini juga harus diteruskan untuk kita terus menjadi cemerlang dan dapat kita merelasikan USIM sebagai sebuah universiti yang mempunyai budaya dan tekad yang tinggi, iaitu tekad terbilang. Untuk mencapai
tekad terbilang, saya ingin menyeru supaya marilah kita sama-sama menanam azam dan tekad untuk tahun baru ini, yaitu tekad terbilang. Mungkin ramai dah nampak billboard di depan pintu pagar itu tadi, tekad terbilang ataupun simply inspiring. Dia bukannya terjemahan, tetapi sebenarnya memberikan maksud yang sama. Jadi dalam bahasa Malaysia ini beberapa kamus yang saya semak dalam konteks cemerlang, gemilang dan terbilang itu, bila semak terbilang dia beri maksud cemerlang. Bila semak cemerlang dia beri maksud terbilang. Jadi sama juga, Dan bila dilihat kepada terjemahannya, ada dua terjemahan. Bila kata terbilang ini dia kata excellent ataupun inspiring. Jadi untuk bahasa Melayu sungguh mengilhamkan itu agak tidak sampai maksudnya. Jadi kita kata we are simply inspiring. Kita ingin menterjemahkan ini dalam konteks kita, iaitu pendidikan berteraskan pengajaran Islam. Kita ingin menjadi pendorong dan ikutan. Itu yang dimaksudkan dengan inspiring. Menjana ilham untuk mencapai kejayaan, terus untuk kita menginspire semua, yaitu pelajar, semua warga negara, semua warga Yusim, dan kalau boleh masyarakat di sekeliling kita juga. Dan usaha ini tidak terkecuali. Rancangan sudah pun kita buat. Hala tuju sudah pun kita tentukan. Kita sudah pun mempunyai Yusim KRA yang 6 itu. Kita sudah pun membina kapasiti di kebanyakan PTJ kita. Kita sudah pun mengatur langkah dan melaksanakannya. Dan kita harus memperbaiki sistem dan juga pencapaian kita pada setiap masa. Saya tahu dan sedar bahawa untuk melaksanakan ini kita akan menjadi begitu sibuk dengan 6 KRA dan 20 CAP ataupun Critical Agenda Program, termasuk CAP yang ditentukan oleh kementerian, dan juga lebih daripada 50 key activities. Maka kita tiada masa untuk main-main. Bak kata pepatah moden, kalau ingin main-main, jangan main. Dan kalau ingin main, jangan main-main. Mungkin ini lebih sesuai dengan fokus sukan kita. Kita sudah pun mempunyai pengarah pusat sukan yang baru, dan mesej kita dalam sukan ini, kita bukan untuk membudayakan sukan untuk kesihatan. Biar kita jelas, kita bila bersukan, kita mahu menang, menjadi juara. Ini juga satu ironi di dalam Yusim ini. Apabila kita melihatkan kemudahan sukan kita yang begitu baik, hingga bertaraf antarabangsa dengan tracknya, dengan padangnya, dengan pavilionnya, dan selepas ini dengan namanya yang gah. Tetapi kita lihat di dalam Yusim ini, sukan-sukan yang kita menjadi juara adalah bidang-bidang yang kita tidak mempunyai kemudahan. Iaitu taekwondo, kita tidak ada kemudahan. Bowling padang, kita tidak ada kemudahan, malah rumput kita begitu panjang. Silat olahraga, kita tidak ada kemudahan, tidak ada peralatan, tetapi inilah bidang-bidang sukan yang kita menjadi juara. Jadi ini bagi saya ironi yang kita perlu perbetulkan. Ya. Bagi saya sukan, kalau kita ingin bermain, kita perlu menjadi juara. Kalau kita ingin menjadi sehat, ini boleh saja dibuat melalui riadah, iaitu berjogging,
berjalan pantas, ya, dan juga berlari atas treadmill. Dan kita tidak ada pertandingan untuk berjalan pantas. Kita tidak ada pertandingan jogging. Kita tidak ada berlari atas treadmill pertandingan. Ya. Jadi ini kita kena lihat betul-betul. Kalau kita ingin membudayakan kesihatan melalui aktiviti, ini adalah riadah. Tetapi kalau kita ada pusat sukan, kita perlu lahirkan juara dan juga ikon sukan. Ya. Jadi gym kita pun kita kena lihat juga. Kenapa ramai tak mau ke gym? Ya. Katanya oleh kerana treadmill kita semuanya di dalam bahasa Jepun. Jadi tak tahu nak tekan butang laju atau perlahan itu yang mana satu. Takut apabila nak perlahan tertekan butang laju, maka akan dapat musibah. Ataupun ingin laju tapi tekan butang perlahan, maka ini akan melemahkan semangat. Jadi ini juga satu perkara yang kita perlu lihatlah. Kenapa treadmill kita dalam bahasa yang kita tak faham. Di samping itu, untuk kita menjadi terbilang, kita harus meraihkan dengan penuh kebanggaan dan kesyukuran setiap kejayaan kita. Kita tidak mahu kejayaan dan juga pencapaian kita itu mendapat cemuhan dan juga komen-komen sinis. Oleh itu saya minta supaya majlis anugerah yang kita laksanakan itu benar-benar memberi pengiktirafan kepada kejayaan yang jelas. Jadi ini satu perkara dan saya berharap pada tahun ini kita akan sama-sama meraihkan kejayaan. Dan dengan perkara yang kita lihat dalam sepanjang tahun 2010 apa yang telah kita usahakan dan kejayaan-kejayaan itu, saya percaya tentu lebih banyak anugerah-anugerah yang perlu diwujudkan untuk meraihkan mereka yang telah berusaha dan telah mencapai kejayaan itu. Terutama sekali yang dikatakan the award winning website itu, ya, berapa tahun dapat kejayaan tetapi tak pernah mendapat anugerah. Mungkin jawatan kuasa anugerah perlu melihat dengan lebih teliti sedikit bagaimana anugerah-anugerah ini diberikan. Saudara-saudari, rakan-rakan yang saya muliakan sekalian, akhir kalam ingin saya sebutkan di sini bahawa seorang guru yang baik adalah guru yang mengajar. Tapi guru yang cemerlang adalah guru yang memberi motivasi. Dan guru yang terbilang ataupun inspiring teacher adalah guru yang hebat. Samalah juga seorang pemimpin, ketua dalam pasukan mana-mana tim ataupun di peringkat PTJ juga. Ketua yang baik adalah ketua yang mengetuai pasukannya. Tetapi ketua yang cemerlang adalah ketua yang mampu memotivasikan ahli-ahlinya. Tetapi ketua yang hebat adalah ketua yang boleh membawa timnya kepada tahap yang terbilang ataupun inspiring leader. Jadi marilah kita sama-sama untuk tahun 2011 ini dan tahun mendatang berusaha keras agar kita menjadi guru yang terbilang ataupun ketua yang terbilang ataupun pekerja yang terbilang, dan kita jadikan Yusim organisasi yang terbilang dan seterusnya sebagai universiti terbilang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga seluruh organisasi akademik komited untuk melaksanakan amanah dan harapan universiti dan sentiasa bertegak terbilang. Semoga hasrat yang berbahagia Datuk untuk melaksanakan 16 aktiviti tambahan yang dinyatakan sebentar tadi akan menjadi pembakar semangat untuk kita terus mengharungi tahun 2011 serta tahun-tahun yang akan
Dengan itu, Alhamdulillah selesai sudah majlis kita pada pagi ini dan terima kasih kepada Yang Bani Datuk dan semua yang hadir. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.